Hmm? Ada orang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar ke? Dengar, okey. Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله. Siap semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita nak sambung kelas kita iaitu masih lagi dalam hukum nun mati dan tanwin. So hari ini kita nak sambung tajuk yang kedua dalam hukum nun mati dan tanwin iaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Untuk izhar halki ada soalan tak? Faham belaka lah Tak ada lagi Ustaz. Tak ada lagi setakat ya. Ya. Baik. Tak faham tanya, tak tanya fahamlah maksudnya. Okey. Baik, jadi kita nak sambung kelas kita iaitu pada tajuk yang seterusnya iaitu bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Baik, seperti biasa, macam saya katalah, bila kita nak tahu satu hukum tu, kita perlu tahu dua perkara. Apa dia? Dua perkara yang menjadi asas untuk kita faham satu hukum tu. Apa dia? Ingat lagi tak? Sebab berlaku. Okey, sebab berlaku. Yang kedua? Cara bacaan. Cara bacaan. Betul tu. Okey. So kita kena tahu sebab berlaku dan cara bacaan. Baik, mari kita tengok. Hukum idgham bi gunnah. Apakah sebab berlaku dia dan bagaimanakah cara membacanya, cara bacaannya. Okey. Baik, kita tengok huraian kat bawah buku tu. Kalau tak ada buku boleh tengok dekat skrin. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut, ya, nun, mim dan waw, maka hukumnya ialah idgham bi gunnah. Ini sebab berlaku iaitu nun mati ataupun huruf yang bertanwin selepas dia ada huruf ya, huruf nun, huruf mim ataupun huruf waw, maka hukumnya ialah idgham bi gunnah. Baik, dia ada nun mati ataupun tanwin. So selepasnya dia ada 4 huruf ya, mim, ya, waw, mim, nun ataupun ya, nun, mim dan waw. Okey, so jadi dia hukumnya idgham bi gunnah. Okey saya tulis lebih mudah. Okey, idgham bi gunnah sebab berlaku apabila nun mati
ataupun huruf yang bertanwin selepasnya ada 4 huruf. Iaitu huruf apa? Ya, nun, mim dan huruf waw. Ini sebab apa? Berlaku. Okey, baik. Seterusnya cara bacaan. Cara bacaan. Mari kita tengok cara bacaan dia apa. Bagaimana cara bacaan dia? Okey. Cara bacaan idgham bi gunnah ialah dengan memasukkan bunyi nun mati ataupun bunyi tanwin tu ke dalam huruf selepasnya beserta dengung. Okey, sekali saya baca. Cara baca idgham bi gunnah ialah dengan memasukkan bunyi nun ataupun tanwin ke dalam huruf selepasnya beserta dengung. Masukkan nun dan mim, masukkan nun dan tanwin kepada huruf selepas dia, iaitu huruf ya, huruf nun, huruf mim, huruf waw. Lepas tu ada dengung. Macam mana Ustaz memasukkan tu? Okey. Cara bacaan ialah memasukkan sebutan huruf huruf nun ataupun huruf yang bertanwin kepada huruf selepasnya. Yang 6 huruf lah, yang 4 huruf tu. Beserta dengung. Okey. Biar Ustaz mudahkan cara kita nak faham. Memasukkan. Okey. Apa maksud memasukkan? Memasukkan ni jadi memasukkan. Idgham ni memasukkan. Memasukkan tu apa? Yang pertama, cara kita nak masukkan tu macam mana? Ustaz ajar macam mana cara kita nak masukkan sebutan ya. Okey. Memasukkan yang pertama, hilangkan sebutan nun ataupun tanwin tu. Yang kedua, bunyikan sedikit huruf selepasnya. Yang ketiga, panjangkan 2 harakat. Okey. Nampak tak yang Ustaz tulis kat depan ni? Nampak. Nampak Okey, tadi kan cara bacaan dia ialah memasukkan sebutan nun ataupun tanwin kepada huruf selepasnya beserta dengung. Jadi memasukkannya tu apa? Apa yang dimaksud dengan memasukkan? Sebab kalau kita nak tahu cara bacaan ialah cara dia memasukkan. Okey, memasukkannya apa? Okey, memasukkannya ada 3 benda 3 step. Yang pertama, hilangkan sebutan nun ataupun tanwin. Yang kedua, bunyikan sedikit huruf selepas dia. Iaitu huruf yang selepas itu ya, nun, mim ataupun waw. Kemudian yang ketiga, panjangkan 2 harakat. Kenapa kena panjangkan? Sebab ada dengung. Memasukkan dengan dengung lah. So point yang penting sini adalah memasukkan dan yang kedua dengung. Sebab tu namanya bi gunnah. Gunnah ni dengung. Okay, kalau ini maksudnya kan idgham memasukkan, bi dengan, gunnah dengung. Itu maksudnya. Idgham maksudnya memasukkan, bi dengan, gunnah dengung. Itu maksud hukum dia. Memasukkan dengan dengung. So point yang penting sini adalah memasukkan, lepas tu ada dengung. So memasukkan dan dengung tu explanation dia apa? Ada yang 3 ni. Cara nak sebut tu hilangkan sebutan nun, bunyikan sedikit huruf selepasnya dan panjangkan 2 harakat. Baik, kita tengok contoh. Mudah kita nak baca lah. Tengok contoh Okey, tengok contoh pertama. Liman yasha. Okey. Okey, liman yasha. Nun mati bertemu dengan huruf apa tu? Nun mati bertemu dengan huruf apa tu situ? Ya. Ya. Baik, tengok sini 3 benda. Pertama, hilangkan besarnya.
Nak kecilkan teks tu. Teks. Okey. Hilangkan sebutan nun. Sal letak 3 sini dia punya point tu. Hilangkan sebutan nun. Lepas tu yang kedua apa tadi? Bunyikan huruf selepas. Yang ketiga, panjang 2 harakat. Ini dia punya step dia, cara nak baca. Hilangkan sebutan nun. Bunyikan huruf selepas dia. Kemudian panjang 2 harakat. Okey, macam nak baca? Kita tengok liman yasha. Asal bunyi dia liman yasha ni liman. Man. Bunyi nun je kan? Liman yasha. Liman yasha. Jadi bila idgham, macam mana cara dia baca dia? Ikut 3 step. Yang pertama, hilangkan sebutan nun. Asal bunyi dia liman. Liman. Lepas tu kita hilangkan sebutan nun. Jadi bunyi dia apa? Lima. Lima. Nun tak bunyi. Asal tadi liman. So kita hilangkan nun jadi lima. Okey, itu step pertama. Yang kedua, bunyikan huruf selepas dia. Huruf selepas dia apa? Selepas nun tu, huruf ya. Jadi liman tadi jadi lima. Lepas tu bunyikan huruf selepas ya, selepas nun tu ya, jadi limai. Bunyikan sikit ya, limai. Mai. Asalnya liman. Kemudian kita dah masuk, kita hilangkan sebutan nun jadi lima. Bunyikan huruf selepas dia limai. Okay, yang ketiga, panjangkan 2 harakat. So panjangkan sikit. Limai. Gitu. Kena panjang sikit sebab ada dengung gunnah. Liman yasha. Liman yasha. Okey, sekali lagi Ustaz ulang. Cara bacaannya ada 3 step. Yang pertama, kita asal bunyi yang ayat ni adalah liman yasha. Tu asal dia. Liman yasha. Nun tu kita bunyi, ya tu kita bunyi, liman yasha. Tu asal dia. Okey, kita ikut 3 step ni. Yang pertama, hilangkan sebutan nun. Liman jadi lima. Itu ni step-step cara nak baca. Supaya mudah. Kemudian yang kedua, bunyikan huruf selepas dia. Huruf selepas nun tu apa? Huruf ya. Bunyikan sikit ya. Limai. Mai. Nak macam kita nak sebut ya. Mai ya. Tapi tak sebut ya. Kita bunyikan sikit huruf ya tu. Limai. Mai. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, panjangkan dekat mai tu. 2 harakat. Sebab apa? Sebab dia gunnah ada dengung. Dengung kena panjangkan. So bunyi dia macam mana? Liman yasha. Liman yasha. Okey, boleh dapat tak? Okey, boleh ke? Okay, Ustaz. Okey, nak dengar bacaan je boleh tak? Okey, liman yasha. Boleh baca sama-sama? Boleh on apa nama tu? Audio. Unmute. Okey, ikut Ustaz. Liman yasha. Sama-sama. 1, 2, mula. Liman yasha. Okey, sekali lagi. Liman yasha. 1, 2, mula. Liman yasha. Kan? Mai bunyi tu. Mai tu dengungkan 2 harakat. Panjang. Okey, sekali lagi. Liman yasha. 1, 2, mula. Liman yasha. Okey, baik. Bagus. Baik. Seterusnya, kita tengok apa nama tu ayat ataupun kalimah yang bawah dia. Kita tengok min malillah. Okey, asal bunyi dia min. Min dengan nun mati. Min malillah. Min malillah itu asal dia. Baik.
So bila jadi idgham, kena ikut 3 step ni. Yang pertama, hilangkan sebutan nun. Asal dia min. Jadi bunyi dia, bila dah hilangkan sebutan nun jadi mi. Asal dia min, jadi mi. Lepas tu yang kedua, bunyikan huruf selepas dia. Huruf selepas dia huruf apa? Huruf mim. Jadi bunyi mim. 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 Tadi min. Yang ni mim. Dan bunyikan sedikit huruf selepas dia iaitu huruf mim. Mimma. Mimma. So kita ambil sikit mim tu. Mim. Lepas tu yang ketiga, panjangkan 2 harakat. Dekat mim tu kena panjangkan 2 harakat. Mimma lillah. Mimma lillah. Boleh? Boleh ke? Okay, baik. Cuba sama-sama ikut Ustaz. Mimma lillah. 1, 2, mula. Mimma lillah. Panjangkan sikit dengung tu. Mimma lillah. 1, 2, mula. Mimma So make sure bunyi mim bukan min. Bunyi mim sebab nun tadi dah dibuang. So bunyikan huruf selepas dia. Okey. Baik. Seterusnya, sebelah sana yang ketiga. Yauma idzin nadhirah. Macam mana bunyi dia? Okey, yauma idzin nadhirah, asal dia yauma idzin. Nadhirah. Yauma idzin nadhirah. Okey. Sekarang ni tengok step dia. Yang pertama, hilangkan sebutan nun. Asal tadi yauma idzin. Yauma idzin. So kita hilangkan nun jadi yauma idzi. Bunyi dia apa? Yauma idzi. Okey, lepas tu yang kedua, bunyikan huruf selepas dia. Huruf selepas dia apa? Selepas tanwin ni. Nun. Jadi bunyilah nun balik. Tadi dah hilang nun kan? So ni bunyi nun balik. Sebab apa? Sebab huruf selepas dia nun. Bunyikan balik. Yauma idzin. Kan? Bunyi balik. Yauma idzin. Asal dia yauma idzin. Buang nun yauma idzi. Tambah nun balik yauma idzin. Samalah bunyi dia balik. Kemudian yang ketiga, panjangkan 2 harakat. Yauma idzin nadhirah. Sekali lagi ya. Yauma idzin nadhirah. Boleh? Dengungkan dekat idzin tu 2 harakat. Okay, sedia sama-sama. 1, 2, mula. Yauma idzin nadhirah. Sekali lagi. Yauma idzin nadhirah. 1, 2, mula. Yauma idzin nadhirah. Yes, bagus. Baik. Tu cara bacaan ya. Baik, boleh? Baik, seterusnya. Ayat yang keempat bawah tu. Khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Okey, asal bunyi dia, asal bacaan dia. Khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Run dia bunyi nun. Okey, sekarang ni pergi balik pada step tadi. Ada 3. Yang pertama, khairun. Step pertama, hilangkan sebutan nun ataupun tanwin dia. Khairun jadi khairu. Okay, khairun jadi khairu. Tak ada bunyi nun dah. Khairu. Lepas tu step yang kedua, bunyikan huruf selepas dia. Iaitu huruf waw. So masukkan sikit waw. Khairu. Dia macam bunyi waw sikit. Ruwa bunyi khairu. Okay, lepas tu yang ketiga, panjangkan 2 harakat. 2 rakaat. Harakat. 2 Harakat. harakat. Jangan rakaat tu panjang. Okey. Panjangkan. Khairu wa abqa. Khairu wa abqa. Boleh?
Boleh? Okey, saya sama-sama ikut Ustaz bacaan. Khairu wa abqa. 1, 2, boleh? Khairu wa abqa. Sekali lagi. Khairu wa abqa. Khairu wa abqa. Sekali lagi. Khairu wa abqa. 1, 2, mula. Khairu wa abqa. Okey, baik, bagus. Okey, boleh? Boleh dapat cara bacaan dia? Boleh ya? Ada soalan? Tak ada ya? Okey, baik. Baik, mari kita pergi terus kepada ayat di bawah. Okey, kita nak baca 4 ayat contoh, ada contoh idgham bi gunnah. Okey. Ayat yang pertama, ikut Ustaz slow-slow. Fayaghfiru liman yasha. Okey, sama-sama. 1, 2, mula. Fayaghfiru liman yasha. Okey. Wa yu'adzibu man yasha. Wa yu'adzibu man yasha. Okey, baik, bagus. Baik, cuba cari dekat situ contoh idgham bi gunnah. Dekat mana? Liman yasha. Liman Yasha. yasha. Lagi? Man yasha. Nun mati bertemu dengan ya. Ini nun mati bertemu dengan ya. Okay, so tadi baca okey. Bacaan ni saya dengar tadi. Nun mati bertemu dengan liman fayaghfiru liman yasha. Panjang sikit. Liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Begitu Okey. Baik, bagus. Seterusnya ayat yang kedua. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Okey, sama-sama. 1, 2, mula. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Sekali lagi. Wujuhun yawma idzin nadhirah. 1, 2, mula. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Okey, bagus. Baik, dekat mana contoh idgham bi gunnah dekat situ? Cuba cari. Wujuhun yawm. Okay, wujuhun yaw. Ini apa bertemu apa sini? Tanwin bertemu ya. dengan ya. Tanwin bertemu dengan ya, tepat sekali. Okey, ada lagi? Yauma idzin nadhirah. Okey. Yauma idzin na. Yauma idzin na. Tanwin bertemu dengan Nun. Okey, ada dua kat sini. Dua idgham bi gunnah. Okey, so dua-dua kena dengungkan dan masukkan. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Okey, begitu Baik, bagus. Baik, seterusnya. Ayat yang ketiga. Wa atuhum. Sama-sama. 1, 2, 3. Wa atuhum Mimma lillah. mimma
Alladhi atakum. Alladhi آتاكم atakum. Okey, baik, bagus. Baik, pada ayat yang kat sini, kat mana ada hukum idgham? Cuba cari idgham bi gunnah. Ha. Mimma. Mimma Mim, ma. Mimma Nun mati bertemu dengan Mim. 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 Nun mati dengan mim. Okey, so panjang kasih ni tengok. Mim malillah. Begitu Baik, bagus. Cantik, alhamdulillah. Baik, terus yang terakhir, yang keempat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sama-sama. 1, 2, mula. Wal والآخرة akhiratu خير wa abqa. وأبقى Sekali lagi. Wal akhiratu khairu wa abqa. 1, 2, mula. والآخرة خير وأبقى. Okey. Baik, dekat mana contoh idgham bi gunnah? Tanwin bertemu waw. Khairun خير wa abqa. وأبقى. Khairun wa abqa. Tanwin bertemu dengan waw. Wow. Okey, bagus. Okey, bagus bacaan. Nampaknya sebutan bagus. Cuma dengung, kalau boleh kita sempurnakan 2 harakat. Harakat. Okey, baik. Ada soalan? Okey. Ada soalan? Tak ada? Okey. Baik. Kalau tak ada, macam biasa kita buat aktiviti. Seperti biasa. Okey. Seperti biasa kita buat aktiviti. Cari hukum idgham bi gunnah dalam Al-Quran. Okey, sekarang ni kita kembali semula kepada surah An-Naba. Surah An-Naba minggu lepas kita cari hukum izhar halqi dekat surah An-Naba. Okey okay, so hari ni kita pergi balik surah An-Naba and then kita cari hukum idgham bi gunnah pula. Boleh? Idgham bi gunnah dalam surah An-Naba. Boleh ke? Boleh Ustaz. Boleh Okay, baik, boleh mula sekarang. Cuba cari berapa banyak hukum idgham bi gunnah dalam surah An-Naba ayat 1 hingga 40. Kira juga sekali kalau sekiranya hujung ayat masuk kepada ayat yang seterusnya. Boleh? Minggu lepas saya tak bagi tahu. Okey. So kalau ada hujung ayat tu ada tanwin, lepas dia ada huruf idgham pun dikira juga. Idgham di gunnah. Okey, boleh mula sekarang. Saya bagi lebih kurang dalam 15 minit. Kemudian kita semak sama-sama insya-Allah. Okey, silakan.
Okey, macam mana? Dah jumpa? Jumpa Ustaz. Berapa jumpa? Hmm. Tak. Macam banyak je. Ustaz. Macam banyak Hmm. 25 kot. 25. Ya. Ah, 25? Ya. Oh, banyaknya. Okey, baik. 25 Okey, mari kita tengok sama-sama. Kita cari. Ustaz, saya ada meeting, saya nak minta excuse. Boleh tak? Boleh? Kalau Ah. nak live, boleh live dulu. Tak ada masalah. Okey. Okey, saya tengok recording lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, baik. Mari kita tengok. Kita cari sama-sama. Apa nama tu? Hukum idgham Okey, ayat pertama kita tengok apa nama tu, yang pertama jumpa kat mana? Ayat berapa? Ayat ke-6 ni tak? 6, hujung ayat 6. Alam naj'alil arda mihada, ada tanwin kat situ. Mihada wal jibala. Nampak tak? Tanwin bertemu dengan huruf waw. betul. Okay, boleh Okey. Situ. Okey, seterusnya ayat ke-7 masuk ayat ke-8. Wal jibala autadan wa khalaqnakum. Nampak? Nampak. 1, yang ni 2. Lepas tu wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna. Okey, ayat ke-8 ke ayat ke-9, betul? Betul. Okey. Kemudian wa ja'alna naumakum subatan wa ja'alna. Ayat ke-9 kepada ayat yang ke-10. 4. Okey. Kemudian ayat ke-9 ke-10 wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna. 5. Kemudian ayat ke-11 kepada ayat ke-12. Oh, banyak hujung-hujung dah. Wa ja'alna an-nahara ma'asyan wa banayna. Betul? Kemudian ayat ke-11, ayat ke-12, ayat yang ke-12 masuk ayat yang ke-13. Shidadan wa ja'alna siraja. 7. Kemudian ayat ke-13. Wal ja'alna sirajan wa, sini tengah-tengah dia ada. Sirajan wahaja. Jumpa? 4. Lepas tu hujung dia wahaja wa anzalna. Okey, ada lagi situ 9. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjajal. Ni tak ada. Ini idgham bila gunnah. Minggu depan kita masuklah. Habbau, ayat ke-15 habbau wa naba. Habbau wa nabata. 1. 10. Wa nabatan wa janna. Wa naba, hujung masuk pada ayat ke-16. Ada satu lagi 11. Banyak. Wa jannatin alfafa. Alfaf tak ada. Inna yawmal fasli kana miqatan yawma. Okey, ada 12. Miqatan yawma.
Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwajan wafuti. Afwajan wafuti. Ujung ni tanwin bertemu dengan waw. 13. Wa futihatis sama'u fakanat abwaban wa sujirati. Ada satu situ. 14. Wa sujiratil jibalu fakanat saraban inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ba'aba. Tak ada kan? 24. Labis ya? 20? Sambung Ustaz. 24. Labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan. Di situ ni bardan wala. Okey. Kemudian wala syaraban illa hamiman, tak ada. Ayat 25 hamiman wa ghassaqa. 16. Wa ghassaqan jazaa'an wifaqa. Ayat 26 ada juga. Wifaqan innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu. Kalau sambung 18. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla. Itu juga 19. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaban fadhuqu falan nazidakum. Nun mati bertemu dengan nun. Illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba. Tanin bertemu dengan waw. Wa kawa'iba atraban wa ka'san. Ada lagi? Kedua. Wa ka'san dihaqa. Tak ada. La yasma'una fiha lagwan wala. Waw. Ni tanwin bertemu dengan huruf waw. 23. Wala kidzaba jazaa'an. Tanwin bertemu dengan mim. 24. Min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaban yawma. Tanwin bertemu dengan ya. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوما. Tanwin bertemu dengan ya. 26. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Berapa semua? 20? 26. Siapa dapat 26? 6. Kurang 1 Ustaz. Kurang 1. Dekat mana yang kurang tu? Tadi ayat 11. Ayat 11. Lepas ayat 11. Waja'alna an-nahara ma'ashan situ wa banayna fawqakum. Kesimpulannya dia banyak dekat hujung ayat lah. Hujung ayat kalau sambung ke. Mana kalau baca hujung ayat tu kalau sambung contohnya. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwajan waj'alna nawmakum subatan waj'alna al-laila libasa. Hujung tu kalau sambung kena dengungkan. Jadi idgham lah. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا itu hukum
idgham kalau kita sambungkan hujung-hujung tu lah. Soal nampak dia banyak dan dia banyak berlaku pada tanwin. Baik, boleh? InsyaAllah. Ada soalan? InsyaAllah. Faham? Faham. Boleh faham lah Okey. Baik. Kata soalan, kita berhenti dulu di situ. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Seperti biasa. Apa nama tu? Kita sambung hukum yang seterusnya iaitu hukum idgham bila gunnah pula. Idgham bila gunnah. Tapi kita ambil satu hukum iklab lah. Dua hukum kita ambil. Idgham bila gunnah dengan iklab. Sebab pendek je kat situ. Boleh insyaAllah? Satu soalan Ustaz. Satu soalan boleh? Daripada siapa tu? Saya Ain. Ain ya. Saya perasan tadi dia punya tanwin semua jenis yang tak selari. Memang cara nak kenal dia macam tu. Jadi tanwin dia selari. Okey. Tanwin tidak selari kan? Okey. Untuk yang tidak selari ni ialah tanwin yang berlaku pada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dengan ikhfa. Jadi tiga hukum yang gunakan tanwin tak selari tu. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dengan ikhfa. Kalau iklab dia dekat tanwin dia ada huruf mim. Nanti minggu depan kita tengok. Izhar tanwin dia selari. Kalau ingat tiga hukum ni, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dengan ikhfa. Tiga-tiga ni dia pakai tanwin tak selari. Tapi kalau izhar dia pakai tanwin yang selari. Tanwin selari lepas tu dengan 69. Maksudnya dengung. Tidak dengung sebab kalau idgham bila gunnah tak ada dengung, tapi dia gunakan tanwin yang tak selari juga. Betul tak? Nanti minggu depan tengok idgham bila gunnah, dia tanwinnya tak selari juga. Tapi dia tak dengung. So dia tak cakap kalau tanwin tak selari ni dengung. Tak, sebab idgham bila gunnah dia tak dengung. Tapi dia guna tanwin tu juga. So boleh kita kata begini je. Yang tak selari ni ada tiga hukum yang guna. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dengan ikhfa. Kalau yang selari ada satu yang guna. Siapa? Izhar. Izhar halki. Izhar halki. Boleh? Bagus soalan tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, ada soalan lagi? Ya. Soalan lepas hamzah kan memang tak ada alif tanwin. Ni daripada? Fatin. Macam jauh je tu. Duduk dekat atas bukit ke apa? Tak pakai. Okey, sekali lagi soalannya. Lepas dia huruf tanwin, hamzah, lepas hamzah tu tak ada alif ya Ustaz? Tanwin, lepas tu? Hamzah. Selalunya huruf tanwin ada alif kan? Tapi untuk huruf hamzah dia tak ada alif lepas tu. Hamzah dia ada dua. Satu yang ada alif, satu yang tak ada alif. Ada hamzah yang tanwin dia tanwin dua dekat atas ada alif. Ada hamzah yang tak ada alif. Sekejap saya tunjuk. Okey. Hamzah ni dia pelik sikit. Sebab hamzah ni huruf yang pelik. Okey sebentar. Okey, surah An-Nisa. Ada contoh hamzah ni di dalam surah An-Nisa dia ada
Satu hamzah yang dia tanwin dia dekat atas tu ada alif dan satu dia tidak ada alif. Saya tarik dia. Sebentar saya cari kejap. Okey, dia ada pada surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Ayat muka surat yang pertama tu. Surah An-Nisa muka surat yang pertama tu. Dia ada contoh dia. Dua-dua contoh dia. Surah An-Nisa muka surat yang pertama tu. Jadi dua-dua contoh yang hamzah. Satu ada alif, satu yang tidak ada alif. Baik. Okey. Baik. Cuba tengok ada tak ada nampak tak depan ni? Surah An-Nisa. Sekejap Ustaz kena cari. Tak dekat skrin ada? Ada. Ada Saya nak bagi zoom sikit. Tak zoom pula. Oh ada. Okey, cuba tengok Surah An-Nisa ni cuba tengok tu ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi kat sini min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Nampak yang Ustaz bulatkan tu? Kecil balik. Wa nisaan. Hujung tu kan? Wa nisaan kan? Wa nisaan itu dia ada tak alif kat situ? Tak ada. Tak ada kan? Okay. Wa nisaan tak ada alif. Okey. Tetapi kalau kita tengok ayat yang ni, bawah ni. Ayat yang keempat. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in fa minhu nafsan fakuluhu an tengok ni. Ini ada tak alif? Ada alif kan? Nampak tak? Ada alif kan? Tanwin dua kat atas ada alif. Yang tadi ada alif tak? Tak ada kan? Yang atas tadi kita tunjuk, yang Ustaz tunjuk tadi, nisaan tu tak ada alif kan? Yang ni ada alif. So maknanya hamzah dia ada yang ada alif, ada yang tak ada alif. Tanwin atas tu. Ustaz, adakah sama bacaan dia? Sama je. Dia tak ada masalah. Dia sama je. Kalau dengung juga macam biasa. Boleh? Dia tak ada yang ada alif lain, yang tak ada alif lain. Tak. Dia ada dua jenis. Satu yang tanwin atas tu ada alif, satu yang tidak ada alif tanwin atas tu. Tapi dua-dua fungsi dia sama je. Tak ada apa nama tu lain lah ataupun berbeza, sama je. Boleh? Boleh. Boleh faham Okey. Tapi kalau macam
hujung ayat tu kalau berhenti nak kena panjang. Dia panjang 2 harakat macam biasalah. Hani'an Sebab alif. mari'a. Ada alif ke tak ada alif ke tetap kena panjang. Macam tadi kan, nisa'an tu tak ada alif pun kalau berhenti kena panjang. Nisa'a. Ada alif ke tak ada alif ke berhenti tetap panjang 2 harakat juga. Harakat. Boleh faham? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik, alhamdulillah. Ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita berhenti dulu di situ. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan seperti biasa. Tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Nah, Ustaz. Thank you Ustaz. ya.